Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, dan Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 5 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 8,486 kes, iaitu bersamaan dengan 97.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 8 Julai 2020 jam 12.30 hari, terdapat 3 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,677 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 70 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini. Ketiga-tiga kes baru yang dilaporkan adalah kes import di kalangan warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan Malaysia dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa kluster COVID-19 terbesar di Malaysia, iaitu kluster Perhimpunan Seri Petaling, adalah diisytihar tamat pada hari ini. Kluster ini telah dikesan susulan satu perhimpunan keagamaan yang telah diadakan di sebuah masjid di Seri Petaling, Kuala Lumpur. Perhimpunan tersebut telah berlangsung selama 4 hari, iaitu 27 Februari sehingga 3 Mac 2020 dan telah dihadiri seramai 16,000 orang, iaitu 14,500 warga negara Malaysia dan 1,500 bukan warga negara dari pelbagai negara lain. Kes COVID-19 pertama kluster ini dilaporkan di dalam negara pada 11 Mac 2020, seminggu selepas perhimpunan berakhir, iaitu kes ke-131 dan kes ke-136. Mereka adalah warga negara Malaysia dari negeri Pahang dan negeri Sembilan yang telah hadir perhimpunan tersebut. Kluster ini besar kemungkinan berpunca dari luar negara dan kemudian dia tular di dalam komuniti melalui aktiviti perhimpunan secara besar-besaran melalui kontak rapat kes yang positif. Penularan jangkitan COVID-19 melalui kluster ini telah menular ke seluruh negara dan luar negara. Sehingga 8 Julai 2020, sejumlah 42,023 individu telah disaring dalam kluster ini. Daripada jumlah ini, 3,375 kes positif telah dilaporkan positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 38.9% daripada jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia. Kes-kes bagi kluster dan subkluster di bawahnya adalah dikesan di 7 buah negeri, melibatkan 2,550 warga negara Malaysia dan 825 bukan warga negara dari 28 buah negara. Perincian adalah dalam lampiran 3. Kebanyakan kes positif kluster ini adalah tidak bergejala, iaitu 2,187 kes ataupun 64.8% daripada jumlah keseluruhan kes positif kluster ini. Seramai 87 pesakit telah dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 29 pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Seramai 3,341 individu telah sembuh. Justru ini menjadikan kadar pesakit yang telah sembuh ialah 98.9%. Tiada kes aktif dalam kluster ini.
Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 34 kematian telah dilaporkan dalam kluster ini, iaitu bersamaan dengan 28.1% daripada kes kematian COVID-19 di Malaysia. Kes kematian ini terdiri daripada 31 warga negara Malaysia dan 3 bukan warga negara. Jumlah tersebut melibatkan 30 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Berikut adalah pecahan kes positif dan kes kematian mengikut julat umur. Daripada kurang pada 19 tahun, bilangan kes yang positif yang dikesan adalah 759, iaitu 22.5%, dan tiada kematian pada julat umur ini. 20 tahun hingga 29 tahun, kes yang positif 779, iaitu 23.1%, dan juga tiada kematian pada kumpulan umur ini. Kes umur julat 30 tahun hingga 39 tahun ialah bilangan kes ada 487, iaitu 14.4%, dan ada 2 kematian di sini, iaitu 5.9%. Umur di antara 40 tahun hingga 49 tahun, bilangan kes adalah 397, iaitu 11.8%, dan ada 3 kematian, iaitu bersamaan dengan 8.8%. Kumpulan umur 50 hingga 59 ada 489, bersamaan dengan 13.9%, dan ada 7 kematian, bersamaan dengan 20.6%. Kumpulan umur 60 hingga 69 ada 370 kes yang positif, bersama dengan 10.9%, dan jumlah bilangan kematian ialah 12 kes, iaitu 35.3%. Di kalangan umur 70 hingga 79 ada 93 kes, iaitu bersamaan dengan 2.8%, tetapi jumlah bilangan kematian ialah 10 kes, iaitu 29.4%. Dan kalangan umur 80 hingga 89 ada 21 kes, iaitu bersamaan dengan 0.6%. Sejak dari awal pengesanan kluster ini, kerajaan telah menjalankan pendekatan tertumpu secara aktif dan meluas melalui aktiviti pengesanan kes secara aktif dan track dan trace bagi kumpulan sasar dalam kumpulan ini, iaitu peserta dan kontak rapat perhimpunan di Seri Petaling dan pelajar kaki tangan pusat tahfiz dan madrasah di seluruh negara. Hasil siasatan dan aktiviti pendekatan tertumpu, kementerian telah mengesan sebanyak 17 subkluster dalam kluster ini. Implementasi kawalan sepadan antarabangsa juga dapat memastikan tidak berlaku lagi penularan jangkitan COVID-19 yang berpunca dari 2 negara. 4 bulan telah berlalu sejak kluster ini mula dikesan, dan hari ini tamatlah tempoh 28 hari sejak kes terakhir kluster ini dilaporkan, iaitu kes 8,367 pada 11 Jun 2020 yang lalu. Hari ini sememangnya merupakan hari yang amat bermakna bagi negara yang telah kita harungi bersama. Pencapaian ini merupakan kejayaan bersama bagi Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi lain yang telah bekerjasama melalui tindakan bersepadu dalam segala pendekatan bagi mengawal dan membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam kluster ini. Pihak media juga telah memainkan peranan dalam menyebarkan maklumat dan komunikasi risiko berkaitan kluster ini ke seluruh negara. Terima kasih diucapkan kepada pihak Masjid Seri Petaling atas sokongan padu dan bantuan rapat yang telah diberikan. Kerjasama yang diberikan oleh semua ahli jemaah telah banyak membantu dalam tindakan mengesan, membendung dan merawat kes-kes COVID-19. Kementerian mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua yang terlibat atas sumbangan dan perkhidmatan yang komited dalam pencapaian hari ini. Pihak kementerian menyuruh agar orang ramai terus kekal berwaspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh kementerian, iaitu elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat pelitup hidung dan mulut, face mask di tempat awam,
atau jika bergejala, iaitu wear, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih konsep peringatan seperti elakkan bersalaman, bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elak kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatkan kepada SOP. S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya kita dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 sekolah, tahfiz dan madrasah sehingga 8 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 24,334 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 20,661 iaitu bersamaan dengan 84.9%. Jumlah kes yang positif kekal 733 kes bersamaan dengan 3.5%. Mereka yang bergejala adalah 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes iaitu 86.6%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 pasar di seluruh negara sehingga 8 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang telah dikenal pasti adalah 45,527 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 34,771 individu bersama dengan 76.4%. Jumlah kes yang positif yang dikesan adalah 276 kes iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala adalah kekal 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 238 kes iaitu samaan dengan 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 8 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 16,419 individu bersamaan dengan 89.8%. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 30 kes bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala kekal 5 kes iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 25 kes iaitu 83.3%. Ingin dimaklumkan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 8 Julai 2020 dan didapati positif ujian COVID-19 adalah sejumlah 650 kes. Dan dimaklumkan hari ini ada pertambahan 3 kes warga negara Malaysia yang positif COVID-19 iaitu masing-masing 1 kes pulang daripada negara Sudan, Mexico dan juga Arab Saudi. Seterusnya, laporan jumlah kumulatif warga asing yang menjalani saringan dan ujian COVID-19 sehingga 8 Julai 2020 adalah sejumlah 63,743 individu. Didapati sejumlah 2,581 individu iaitu 4% adalah positif COVID-19. Daripada jumlah tersebut, 30 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital dan 2 kes masih dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kes kematian kekal 5 kes bersamaan dengan 0.2%.
Seterusnya, laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 8 Julai 2020. Yang pertama, yang depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring kekal 1,661 kes, iaitu jumlah kes positif adalah 647, melibatkan 644 bukan warga negara. Yang kedua ialah depo tahanan imigresen Sepang, individu yang saring ialah 1,477 dan jumlah kes positif 62, melibatkan kesemuanya bukan warga negara. Di depo tahanan imigresen Semenyih yang telah tamat tempoh 21 Jun 2020, individu yang disaring ialah 1,785, jumlah kes positif 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara. Dan kluster yang terakhir ialah depo tahanan sementara imigresen Putrajaya telah tamat pada 26 Jun 2020. Individu yang disaring adalah 101 dan melibatkan 2 kes positif bukan warga negara. Seterusnya, laporan jumlah pesakit yang masih dirawat dan diasingkan di hospital sementara MAIPS adalah hanya 3 pesakit dan jumlah kumulatif kes yang telah dirawat di hospital sementara MAIPS adalah 1,382 dan sejumlah 1,379 ataupun bersamaan dengan 99.8% telah pun pulih dan dibenarkan discharge by the ward. Dimaklumkan, laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pengawasan dan pemantauan 28 hari sehingga 8 Julai adalah kluster Kampung Sungai Lui, iaitu di Hulu Langat, Selangor, yang melibatkan jumlah kes 211 dan di kluster Kampung Sungai Lui tiada kes kematian dicatatkan. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 8 Julai 2020 didapati tiada pertambahan kes untuk kesemua 13 kluster yang masih diawasi dan dipantau oleh Kementerian Kesihatan setakat hari ini. Dan dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 7 Julai 2020 adalah sejumlah 37,004 ujian seharian. Dan semalam kita berjaya menjalankan 6,660 ujian seharian bersama dengan 18%. Dan data tersebut masih belum lengkap kerana ada lagi makmal swasta yang lewat kemukakan data kepada Kementerian Kesihatan. Seterusnya, laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan termasuk pembedahan kecemasan dan separa kecemasan sehingga 7 Julai 2020 adalah seramai 57,439 pesakit dan jumlah pesakit yang dikesan positif COVID-19 adalah 21 kes, iaitu bersamaan dengan 0.1%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen yang dijalankan sehingga 7 Julai adalah sebanyak 68,556 ujian dan jumlah ujian yang dikesan positif adalah 166 ujian bersama dengan 0.3%. Dan kesimpulannya pada hari ini, kita mencatatkan 3 kes positif COVID-19 dan ketiga-tiga kes melibatkan warga negara Malaysia, iaitu kes import, masing-masing 1 kes yang pulang dari negara Sudan, Mexico dan Arab Saudi. Hari ini juga adalah hari kedua kita berjaya mencatatkan kes sifar untuk penularan tempatan. Saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk. Terima sekali Datuk tahniah dan kepada Datuk dan seluruh warga KKM atas kejayaan hari ini. Baik, soalan saya pertama, susulan tamat kluster Seri Petaling ini, adakah bermakna semua yang terlibat dalam kluster itu telah tampil membuat saringan dan adakah aktiviti pengasalan juga turut ditamatkan? Itu soalan pertama. Aktiviti saringan akan terus dijalankan untuk bukan hanya kluster jemaah tabligh Seri Petaling tetapi sub-kluster tersebut. Jadi sub-kluster kalau kita lihat ialah contohnya sekolah tahfiz dan madrasah, mesti kita jalankan saringan. Jadi kalau ada keperluan, ada tanda-tanda peningkatan kes contohnya di kalangan
jemaah tabligh, atau kita akan terus menjalankan ujian saringan tersebut. Jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan akan menggunakan saringan tertumpu, iaitu kepada kumpulan yang berisiko yang dikenal pasti dan juga lokaliti tersebut. Jadi kita akan meneruskan saringan tersebut dan juga kepada lokaliti ataupun komuniti yang belum disaring, dan kita akan menjalankan kajian. Jadi sekarang ni dengan kerjasama dengan IMR, kita telah pun membuat persiapsediaan untuk menjalankan penyelidikan, iaitu imuniti dalam komuniti. Jadi saringan kita berbeza, iaitu tidak hanya menggunakan RTK antigen, tetapi mungkin kita akan menggunakan RTK antibody. Jadi kalau kita lihat antibody, kita nak tahu dalam komuniti tersebut berapa ramai telah terdedah kepada virus tersebut dan telah pulih pun. Jadi kalau antibody ada, baru kita akan jalankan saringan melihat sama ada antigen tu ada ataupun virus tu ada. Jadi saringan ialah kita nak lihat community immunity dalam komuniti. Jadi ini adalah satu cara yang kita dapat mengesan kalau komuniti tersebut ataupun masyarakat tersebut telah terdedah kepada virus sebelum ini. Untuk soalan saya yang kedua, hari ini media tempatan melaporkan mengenai penemuan baharu COVID yang boleh merebak melalui udara airborne yang boleh menjangkiti manusia dalam lingkungan jarak 2 meter, dan WHO pun sedang mengkaji penemuan baru ini. Dan penemuan baru ini pun dikatakan punca beberapa negara kini berdepan peningkatan kes yang tinggi. Jadi komen Datuk dan siap siaga KKM berdepan kemungkinan cara penularan baru ini. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat, setiap hari kita belajar ilmu baru mengenai virus tersebut. Tapi setakat ini, alhamdulillah, kalau kita lihat dengan tindakan-tindakan kita, SOP kita berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara, iaitu kita mengamalkan sekurang-kurangnya 1 meter, 2 meter lagi bagus, 3 meter lagi bagus, duduk di rumah lagi bagus. Jadi itulah kaedah yang telah kita guna pakai setakat ini, dan ternyata kaedah yang kita guna pakai ini ada buktinya, iaitu bukti yang telah dipublish ataupun diterbitkan di makalah ataupun jurnal New England Journal of Medicine, mengatakan kalau kita dapat mengamalkan penjarakan yang selamat sekurang-kurang 1 meter ataupun 2 meter, kita dapat meningkatkan ataupun memutuskan jangkitan COVID-19 lebih kurang 65%. Jadi kalau kita amalkan cara pendekatan tersebut, kita boleh elakkan daripada dijangkiti. Tambahan pula, kita tak bersalaman, kita tak bersentuhan, dan kalau kita bersin pun, kalau kita kena bersin ataupun batuk, kita kena bersin dengan batuk dengan cara yang betul. Kalau tidak, kita akan menyebabkan droplets itu akan ke udara, iaitu mungkin akan menjangkiti orang lain. Jadi itu bergantung pada cara kita amalkan budaya dan ataupun cara bersin dan batuk kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah pencegahan yang betul, dan nescaya kalau kita amalkan penjarakan sosial, memakai pelitup hidung dan muka di tempat awam, dan kalau kita bergejala, dan juga kerap mencuci tangan, elakkan kawasan yang sempit dan juga kawasan yang sesak, kita mungkin dapat memutuskan rantaian jangkitan. Hi, Dato'. Out of the 8,677 positive cases, how many of them are asymptomatic cases? That's the first question. The second question is, with the potential presence of asymptomatic carriers in society, right? Is doing body temperature checks at business premises like restaurants, shopping malls, are they effective, and is it necessary? Thank you. Thank you. If you look into our figures, so far as of yesterday, 7th of July 2020, we have a total of 8,674 cases, of which asymptomatic 6,092 cases, and symptomatic 2,282 cases. So asymptomatic 70.25%, and symptomatic 29.75%. One of the reasons is because we are doing the targeted approach screening. For example, in EMCO,
or targeted or semi-enhanced MCO or targeted PMCO. So we are screening everyone, whether you have symptom or no symptoms. So during that period of time, so we detected more asymptomatic patient. And you have seen the targeted approach, for example, from the market community as well as old folks home, and we are doing the screening even though they do not have symptoms. And even in the Staffy school, 80% of them asymptomatic and 20% about symptomatic. So you look into the overall figure, 70.25% asymptomatic and 29.75% symptomatic. So again, we are actually detecting more asymptomatic in our community. So, but important is that we detect them early because of the targeted approach in a certain high-risk group that we identified in terms of locality and in terms of the groups. So we will continue to enhance our surveillance and testing. For example, Aili cases and Sari cases, they are symptomatic, but pre-operative testing, they are asymptomatic for COVID-19 because they have symptoms for, they are going for surgery for other reasons, but they are asymptomatic. But we are also testing them. So far, we have done all our cases, whether emergency, semi-emergency, and requiring surgery, we will do the testing COVID-19. And looking at the temperature, yes, temperature will detect positive symptoms. If they have symptomatic, you can detect them. In terms of infectivity, we would, if they are asymptomatic all along, probably the infectivity is very, very low. But if it's pre-symptomatic, that means 2 days before they get symptoms, that's the time that they can be infective to other people nearby. For example, if they're exposed 2 days before they have symptoms, the infectivity is very high at that point in time. But we are not able to differentiate the asymptomatic, we have no symptom at all, which is a very low risk of infection, and those pre-symptomatic, yes, that is actually before they get the symptom. So before they get the symptom, they come to the hospital, you have managed to detect them, we will do the contact tracing, reverse, backwards, to see who has been exposed to the individual the last 2 days, for example. So these are the active measures that we are taking, active trace and track, and we're able to look into the close contact and isolate them as soon as possible. So if we can isolate them as soon as possible, we can prevent them from infecting other people. Congratulations again on zero local translation today, the second time. We wanted to ask you about the clusters at immigration detention centers. We only see 3 cases left now. Most of them have been discharged. It's been more than a month since the spike in cases happened in not just one detention center, but at least 4 or 5. Do we know the source of infection yet in these detention centers? Just wondering if the ministry has found out. Thank you. So what we do know at the moment is you look into our modeling. We are using the SIR modeling. It shows that if the modeling for locals is within the prediction, that means we are complying with SOP. But when we include the foreigners, for example, then you can see the spike. The highest spike that we have is 277 during the outbreak in the detention center. And this is because when we do the EMCO in certain areas, for example, as Selangor mentioned, etc., so we condone the area and then we swap them for local as well as the foreign workers, whether legal or illegal. So we do for everybody. And then once we have done that, upon the completion of our quarantine isolation for 2 weeks there, and we have actually detected those positive cases, and then we'll isolate them and then put them into our hospital. So we have used our temporary hospital, MAIPS, whereby we have treated more than 1,300 plus individuals there, and then so we have isolated them. Those positive, and when we detain them in our detention center, we have actually put them in
academy centers for the immigration academy centers in Port Dickson. So we have isolated them there for 14 days, and then we'll swab them the second time, and that's where we found a few of them positive again. And then once positive, we have to admit them to a hospital and isolate them and treat them there. So this is the mitigation that we have in terms of looking into the illegal. These are the illegal. The legal documented migrants, when they're tested negative, we release them just like our local after the EMCO. But the illegal undocumented migrants, so the immigration department has actually detained them in our detention center. So, and then we test them and make sure that they are negative for that. So I think this has been done, and we managed to contain them. Can you imagine the outbreak 277 in the community rather than in the detention center? Today in the detention center, we already managed to control the spread. But if it's in the community, 277 in the community, they would have actually spread to other people. So this is the reason why I think the containment is important for us, to test those positive, and we treat them equally in our hospital. In terms of feeding them, testing is free, and for the 14 days in our MIEPS hospital, the government spent millions of ringgit to build the temporary hospital to treat the patients in that center. So I think this is the initiative we have done, and we have been fair. There's no discrimination when we do the EMCO or TMCO or the SMCO, because when we come down to that area, whoever you are, local, foreign, legal, illegal, all that will be tested. Then the illegal will be managed by the immigration department. So they will be put in the detention center, and the most important is to make sure they are negative and deport them as soon as possible.